Pesanan saya kepada semua anak-anak, ada satu perkara penting yang mesti diingat, bahawa dalam perjalanan di hadapan sepanjang 4-5 tahun yang akan datang ini, jalannya masih berliku dan akan penuh dengan cabaran. Ada manis dan pahitnya, ada mudah dan sukar. Dan yang paling utama, bahawa perjalanan anda semua adalah masih panjang. Dan perjalanan ini bukanlah untuk orang yang lemah iman dan lemah semangat. Mungkin ada kata, hari ini adalah hari gembira. Fine, fair enough. Hari ini adalah hari kita meraihkan. Kita merasa suka hati sangat gembira. Kenapa saya perlu sebut perkara yang berada di hadapan? Kerana saya tidak mahu hari kegembiraan pada hari ini apabila bergerak ke hadapan, kita tidak bergerak ke belakang. Dalam the history of time, dalam masa ini, perjalanan waktu tidak ada mundur ke belakang, bukan macam filem Back to the Future. Dia mesti di depan. Nak bergerak ke depan, kita tak boleh bergerak begitu saja. Mesti kita atur segala rangka kerja strategi supaya perjalanan ke depan itu adalah perjalanan yang boleh kita hadap, dan kita boleh hadapnya dengan mencapai kecemerlangan sama seperti tuan-tuan, anak-anak sekalian hadap pada hari ini. Perjalanan di hadapan ini adalah merupakan suatu survival, dan bukan, it's not just the survival of the fittest yang selalu disebut oleh orang. Term survival of the fittest ini adalah pandangan daripada Darwin, Charles Darwin. Pada saya, this is not about survival of the fittest kepada anak-anak. It is not about the survival of the fittest of the physical build of yourself. Bukan mengenai badan, tubuh badan kita, siapa yang paling kuat untuk berdepan dengan cabaran ini. Yang paling penting ialah the fittest of mind and soul. Dalam kita merangka segala gerak kerja untuk bergerak ke hadapan. 4-5 tahun ini, para anak-anak akan berada di alam yang baru, alam manusia. Ingatlah bahawa di luar sana ini, dunia ini sangat ganas. Dia tak tunggu kita. Ianya adalah umpama lautan ombak di musim yang bergelora. Di sana selain daripada ombak yang kuat dan ganas, ada bahaya pula ikan, pelbagai jenis ikan. Ada ubur yang menanti. Ada ribut pula mendatang. Kalau tak ada ombak, tak ada ikan, tak ada ribut. Tetapi perahu kita pula dalam perjalanan itu berlubang dari masuki air pun sama juga ada masalah yang perlu kita tangani. Sepanjang perjalanan ini juga cuaca tidak selalu cerah. Kita nak buat A, tak semestinya jadi A, dia jadi A1, dia jadi B, dia jadi C. Bukan kehendak kita, kita hanya merancang dan melaksanakan. Tetapi ketentuannya tidak begitu. Langit tidak selalu cerah dan tidak menyebelahi kita setiap masa. Cabaran akan terus menekan semua. Dan perjalanan pembelajaran saudara-saudari, anak-anak sekalian, bukanlah mengenai berapa banyak tekanan yang kita alami. Bukanlah mengenai berapa kuatnya ujian yang terpaksa kita rempun, ataupun berapa banyak air mata kita keluar, atau berapa banyak duit yang dibelanjakan, ataupun betapa payahnya jalan di depan. Tetapi ianya adalah mengenai siapa di kalangan kita yang mampu kekal bangun dan berdiri setelah berdepan dengan pelbagai cabaran yang mendatang.
cabaran berdatang kiri kanan atas bawah berbagai cara. At the end of the day, apa yang dikira ialah bolehkah tidak kita sustain dengan segala cabaran yang datang ini. If we still can stand up and walk through all the problem that we are facing, saya percaya inilah antara resepi kejayaan kepada semua anak-anak yang menempuh alam baru di universiti nanti atau sedang sekarang. Mereka yang berjaya pada hari ini dan esok adalah mereka yang meneruskan perjalanan masing-masing dengan penuh keyakinan diri. You believe in yourself. Percayakan diri sendiri. Jadilah seperti air yang mengalir di satu terusan. Orang blok air itu letakkan embankment, letakkan tanah, tak beri air mengalir. Air ini tetap mengalir juga, dia pergi ke tepi. Letak tepi, sikap ke tepi, dia pergi ke tepi lagi. Macam-macam. Dia tak lah dia pergi pun, dia akan berkumpul banyak, dia akan melimpah juga. Itulah nature of yourself. Para pelajar, pada anak-anak yang cemerlang, yang sepatutnya. Sungguh ramai orang di luar sana yang berjaya dalam sebahagian perjalanan. Tetapi tidak ramai orang yang berjaya sampai di keseluruhan perjalanan. Dan sudah tentunya sedikit orang yang sampai pula ke destinasi yang dicita-citakan. Dalam perjalanan ini kita akan bertemu dengan berbagai jenis manusia atau pelajar. Saya rasa semua kita sedia maklum, ada di antara kita yang early bloomers. In fact, mungkin pada hari ini pun yang ada yang cemerlang. Mungkin masa zaman sekolah rendah, biasa-biasa saja. Sekolah menengah, baru nampak. That's what we call early bloomers. Ada yang late bloomers, iaitu yang cemerlang dekat sekolah rendah, sekolah menengah pun cemerlang. Alhamdulillah, early bloomers. Sekolah rendah tak ke mana, sekolah menengah pun tak ke mana, di universiti boleh cemerlang. Iaitu kita katakan sebagai late bloomers. Macam-macam kategori manusia. Ada yang cemerlang di sekolah, tapi bila pergi universiti, kerana berdepan dengan cabaran yang lain, kita tak dapat menghadapnya. Ini lepas ini saya akan sebut beberapa perkara bagi ingatan kepada anak-anak yang belajar di universiti. Ada yang daripada sekolah menengah, masuk ke universiti, tak cemerlang. Tapi bila dia pergi postgraduate, dia buat master, dia buat PhD. They learn from their past and their mistakes. Belajar daripada kelemahan, kekurangan, apa juga perkara yang ada di belakang. Jadikan sebagai sempadan, jadikan sebagai motivasi untuk ke depan. Dia boleh berjaya. Kalau sampai yang kecil, tengok the teaching of mathematics oleh salah seorang yang paling hebat dalam matematik yang ada di atas dunia sekarang ini ialah satu yang profesor, kata silap saya, di California Institute of Technology, Caltech, ataupun di UCSD, tak ingat saja. Seorang is a Chinese, the youngest professor, Professor Tao. Professor Tao asal daripada Australia. Masa di Australia, masa bersekolah, high school, dia fikir subjek-subjek yang lain dengan matematik. Matematik sahaja dia boleh access. Tapi oleh kerana he believed in himself, and the parent, keluarga dia, persekitaran dia percaya pada diri dia fokus pada matematik sahaja. Sehingga menjadi one of the top 5, salah seorang di antara top 5 mathematician yang ada di atas dunia pada waktu ini, Profesor Tao. Apabila saya katakan bahawa
Your survival is not about the survival of the fittest. Saya buat contoh, saya pernah bertemu dengan seorang komando yang, ini cerita lain, tapi maksudnya sama. Seorang komando yang tamat pemilihan dan latihan. Bayangkan, 100 orang, daripada 100 orang, berapa sangat yang lepas ujian dan jadi komando. Saya tengok kepada kawan komando. Bila sebut komando dalam kepala masing-masing, diingat Arnold Schwarzenegger, komando badan sastra ataupun Sylvester Stallone dalam Rambo, pandang ramai tempat orang jangan kata-kata. Saya jumpa dengan Mamat ni, seorang komando yang baru terpilih lepas ujian. Kurus je orang. Dia kata abang-abang ni tak ada yang buruk macam dia. Saya pun confused. Ya, dia lepas. Saya tanya dia. Dia kata mula-mula dia masuk ujian, dia tengok ikan nasi satu orang yang ada tu, kecukup tengok orang lain. Badan satu-satu kata. Dia seorang dia tak ada masa macam orang lain. Tapi akhirnya terpilih. Kenapa? Ianya bukan mengenai kekuatan fizikal semata-mata, tetapi minda, tetapi mental yang kuat. Sama dengan anak-anak yang belajar di universiti. Mungkin kita rasa kita mampu berdepan dengan cabaran, tetapi akhirnya kekuatan mental perlu kuat. Barulah kita boleh berdepan dengan apa jua cabaran yang mendatang.